Jangan setengah-setengah orang ni bila menteri bercakap itu diambil secara literal, membuat tafsiran-tafsiran yang kononnya nak menghapuskan orang tengah. Dia dalam sistem pemasaran. Dalam sistem pemasaran, dalam sistem ekonomi memang kena ada orang tengah. Cumanya ialah bagaimana menteri nak kita, terutama sekali petani-petani yang melalui PPK dan sebagainya dapat melibatkan diri jauh lebih aktif. Kita hanya tidak mau lagi menjadi penumpang. Kita tidak mau lagi menjadi pemerhati, tetapi kita nak menjadi pemain. Kita tak mau jadi pemain simpanan, tapi kita nak menjadi pemain utama di dalam gelanggang kerana ianya sudah tentu akan membawa manfaat. Kalau contoh hari ini, dengan cara yang kita buat, mungkin hari ini kita ambil cara mudah contoh, kita dapat lapang kupang, tetapi dengan penglibatan kita dengan lebih mendalam, mungkin jadi RM1 pendapatan kita. Jadi inilah yang menjadi cabaran kepada kita. Maka sudah tentulah pada saya sebagai anggota kaki tangan awam, maka saudara dan saudari mempunyai peranan penting untuk memudah cara, facilitate perkara-perkara ini, sama ada melalui kerja-kerja yang melibatkan secara langsung, secara tidak langsung dengan MADA, kerana ianya akan akhir sekali meningkatkan penyertaan, penglibatan petani-petani di bawah dalam rantaian nilai dalam industri padi, terutama sekali di kawasan MADA. Kemudian juga menteri telah pun memberi perhatian terhadap program-program touch points, diminta supaya ianya betul-betul sampai ke sasaran yang patut terima dan dapat. Bukan sekadar macam mungkin sebelum-sebelum ini ada juga, bukan di kawasan MADA, di kawasan luar, mungkin orang yang tak patut dapat, orang yang patut dapat tak dapat, orang yang tak patut dapat, dia dapat. No? Jadi itulah Kemudian menteri juga meminta kita menyediakan war room. War room ni saya ingat MADA memang telah sedia ada. Dalam tajuk ni saya ingat MADA memang telah ke hadapan jika dibandingkan dengan tempat lain. Apa yang menteri nak ialah maklumat dengan dunia teknologi terkini, dunia moden, dunia yang canggih ini, maklumat should be at the fingertips 24 hours, round the clock. Itu maksud dia. Jadi kalau contoh, mungkin hari ini kita mendapat hasil purata setiap kawasan PPK, C2, F2 dan pelbagai PPK yang lain, kita dapat tahu average hasil yang diterima. Lepas ini mungkin kita detail out lagi, mungkin sampai peringkat estate yang telah diwujudkan, dengan harapan ianya akan memberi impak dan juga memberi kita peluang untuk bertindak dengan cepat, terutama sekali bila timbul masalah-masalah ataupun kecemasan. Sedang macam contoh hari ini kita sedang bercakap tentang BLB, Bacteria Leaf Blight, yang saya dipahamkan tempat saya ni di kawasan Jerlun pun dah mula menular, dan kita takut ianya menjadi satu perkara yang tak dapat dikawal. Maka mungkin dalam konteks inilah war room ini mempunyai peranan, dan sudah tentu kita dapat feed all this info kepada relevant authorities yang lain, sama ada Mardi, Jabatan Pertanian dan sebagainya, supaya tindakan segera dapat diambil. Kita tidak mau biarkan sampai ianya dah tak terkawal, maka akhir sekali ianya akan merugikan kita dan juga semua pihak yang terlibat. Menteri juga memberi penekanan terhadap langkah berjimat cermat. Kita tahu bahawa hari ini, saya sudah sering berkata, saya pernah bercakap juga dalam Perhimpunan Agung tempat saya lah kan, bukan tempat tuan-tuan, Perhimpunan Agung kami, tentang austerity drive, langkah berjimat cermat, dan kerajaan juga kementerian serta kita juga hendaklah mengambil perhatian tentang keperluan supaya kita tidak membazir dan membuat kerja dengan most efficient, cara yang paling cekap, supaya ianya dapat menghasilkan outcome base dengan lebih baik, dengan kos yang mungkin kita dapat minimalkan. Jadi itulah yang telah diberikan perhatian oleh yang berhormat menteri, dengan harapan supaya ianya dapat kita sampaikan kepada semua agensi, dan kita sebagai pegawai pelaksana sudah tentulah mempunyai peranan yang besar bagi memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi berbalik kita kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan jihad memerangi orang tengah. Dalam industri padi, kita telah alhamdulillah, sebelum ni pelarasan harga tak sama, Kedah 1,050, ada yang 1,100, ada yang 1,150, di Kelantan 980, di
sekincan 1,200, 1,300 dan sebagainya. Pelbagai cara ikut kononnya free mengikut tekanan kadar permintaan pasaran dan sebagainya. Jadi baru-baru ni menteri telah pun membuat pengumuman di Bacuk minggu lepas untuk selaraskan kesemuanya. Jadi kita berharap dengan pelarasan harga ini, kalau dalam konteks Kedah ini daripada 1,050 jadi 1,200, pada kita itu ada kenaikan. Cuma yang saya duk penin, saya duk dengar juga kata-katanya ada orang nak minta sampai 1,350 dan sebagainya. Dan kita kena ingat bahawa apapun kita tak mau, walaupun berapa harganya, apabila harga itu dinaikkan, kemudian input pertanian ni sama ada yang pertama sekali kos membajak naik, kos menuai naik, racun naik, baja naik, tebas batas pun minta gaji yang lebih, minta upah yang lebih. Kemudian tuan tanah minta sewa pun lebih. Akhir sekali petani kena bayar lebih. Jadi kalau harga jualan naik, kos dia meningkat, akhir sekali back to square one. Jadi inilah isu yang kita nak perlu tangani. Dan kadang-kadang mungkin kita sebagai pengeluar sebagai petani yang nak buat bendang, kita rasa kita kena dapat harga yang jauh lebih baik. Tapi kita terlupa dalam masa yang sama juga dalam rantaian nilai itu sendiri, orang-orang sedang menunggu peluang untuk nak menekan kita juga walaupun kita sebut harga baru. Jadi dengan penyeragaman harga baru ini, kita juga mengharapkan petani dapat meningkatkan pendapatan. Walaupun bagaimanapun kita sedar daripada padi itu menjadi beras. Makanya bagaimana petani-petani dapat beras yang harganya sesuai. Sebab itulah menteri telah pun memastikan, mengenal pasti supaya pengedaran beras ST15 yang diberikan subsidi ini dapat sampai ke bawah. Sebelum ni kita dengar saja ada kota beras, tapi beras itu sukar kita dapat. Jadi menteri nak supaya beras-beras ini dapat diedarkan melalui PPK, melalui Kelang Bernas, melalui kedai-kedai runcit luar bandar, melalui mungkin macam peladang mat dan sebagainya. Kemudian ianya dapat akses kepada rakyat dengan jauh lebih mudah. Beras-beras ini tak mau lagi dijual di Tesco ataupun di pasar raya besar, Giant dan sebagainya. Kerana sepatutnya orang yang patut terima beras ini patut membayar dengan kadar harga yang sesuai dengan pendapatan mereka, dapat dengan mudah dan bukan dijual kepada orang-orang yang sepatutnya tak patut makan beras itu, dia kena makan beras siam sebab dia dapat pendapatan yang lebih. Jadi ini apa yang dimaksudkan oleh menteri sebagai targeted subsidi. Memang sukar untuk dilaksanakan, tetapi kementerian akan mencuba untuk melaksanakannya dengan terbaik. Bagi Mada, pada tahun 2014 kita mengharapkan, sudah tentu nak, macam saya katakan tadi, nak tingkatkan azam kerja yang tinggi. Di peringkat kementerian dia ada makmal untuk berbincang, mengkaji, merancang untuk pelaksanaan transformasi bidang pertanian secara menyeluruh. Maka sudah tentulah mungkin di peringkat kita ni pun, setelah kita 43 tahun dalam industri padi, kita mungkin melihat setengah-setengah orang mengatakan bahawa pejam mata pun kami tahu dah apa nak buat. Jadi kita tak mau perasaan tersebut menyerap masuk dalam jiwa kita sampai akhirnya kita jadi complacent, kita jadi selesa dan kita tak mau buat apa selain daripada apa yang telah kita buat sebelum-sebelum ini. Saya selalu berkata, secara peribadi saya kata, what makes life interesting? Apa yang menyebabkan hidup kita seronok adalah apabila kita bangkit pagi, bangun pagi setelah selesai kita sembahyang subuh dan sebagainya, kemudian kita beria-ia, bersemangat untuk main ke pejabat. Dan kita duduk di pejabat, lepas itu bila sampai pukul 5 petang pun kita berasa segan nak balik. Sebab banyak kerja yang menarik. Tetapi kalau kita bangkit pagi melihat Allah, Ahad pula dah ni kan. Jadi dia mula dah masalah. Kemudian bila main pukul 4 petang, saya kata bangunan mula bergerak. Lepas tu rupanya semua pakai ketak nak balik. Jadi himpun-himpun ketak tu jadi ketaklah bangunan. Kalau kita mempunyai perasaan tersebut, maka sudah tentulah dia ada satu masalah. Jadi kita perlukan satu bentuk baru untuk mengkaji, merancang jangka panjang dan sebagainya. Sebab di Mada ini saya kira, macam saya selalu berbincang dengan Datuk Rahim, kita tak habis-habis isu, tak habis-habis masalah untuk kita selesaikan. Kita ingat kita dah selesai tajuk, macam kita katalah
orang kata bab karah, bab bom semua ni, kita tak pernah dengar pasal BLB. Rupanya mai BLB pula dah. Jadi kita jenuh garuk kepala. Kalau hak rambut putih macam saya ni, dia akan turis putih. Kalau hak yang kurang rambut, dia akan jadi merlit pula. Jadi yang inilah yang menjadikan kehidupan kita menarik. Sudah tentulah kita berharap MADA juga boleh mengadakan makmal mungkin di kalangan kita, di kalangan pegawai-pegawai dan juga staf, dengan input-input pengalaman yang kita lalui. Kemudian juga mungkin satu makmal lagi di kalangan petani, kepimpinan peladang, supaya mereka ni pun dapat memberi input. Kadang-kadang mereka ni pun layak buruk juga. Kita pun tahu apa yang kita buat tak kena. Tuan-tuan buat macam-macam. Tak ada, dia duduk taruh saja. Bila kita panggil mereka, kita duduk elok, kita bersimbang. Akhir sekali kita mendapat satu formula, satu cara untuk kita buat sesuatu dengan penyertaan semua pihak. Maka insya-Allah kita dapat dari masa ke semasa input-input baru untuk kita selesaikan masalah. Kemudian sudah tentulah kita juga nak supaya MADA setelah 43 tahun. MADA setelah 43 tahun, kita mungkin kalau kita bercakap dalam marketing, pemasaran, kita mempunyai product life cycle di mana kita semasa tahun 70 kita diperkenalkan, kita membangun sampai satu stage mungkin tahun 90 20 tahun pembangunan kita, mungkin kita lah ni plateau, mungkin kita nak lonjak. Nak lonjak semula supaya kitaran hayat MADA ini menarik daripada masa ke semasa, tahun demi tahun, kerana cabarannya berbeza. Dan sudah tentulah kita akhir sekali apa yang saya katakan tadi, the bottom line, the core business, berapa tan padi yang kita boleh hasilkan melalui kerja buat yang kita rancang dan sebagainya. Jadi kita sudah tentulah mengharapkan pegawai-pegawai, kaki tangan, keluarga, anggota dalam MADA ini menjadi orang-orang yang committed, orang yang cintakan kerja, orang yang menghayati dan menjiwai kerja. Sebab tadi kita memegang amanah bangsa kan, nama lagu tadi. Lagu dia, baik-baik dia cukup menarik. Lagu JPA tadi. Jadi kita nak supaya kita betul-betul menghayati baik-baik lagu tersebut, kita memegang amanah, maka kita kena buat kerja kita. Kalau kita ada masalah, kita ada apa-apalah yang perlu kita bincang dan kita lontarkan pandangan, buat cara elok, cara berkumpulan, cara ni kita bawa lah ikut channel-channel dan sebagainya. Jadi dengan lagu, saya pun duduk 2-3 jabatan juga sebelum ni. Saya pernahlah mengikuti jabatan-jabatan, saya mencadangkanlah dan kita telah bincang di peringkat atas supaya kita mengadakan satu pertandingan menulis lirik lagu MADA. Buat pertandingan ni, semua ni pandai semua. Mungkin kumpulan ke apa ke, buat pertandingan, tulis lirik. Kita tak ada lagu official kan. Jadi MADA saya ingat kita kena buat lah. Jadi kita buat mungkin rhythm music itu, march ke, cara tak mau cara tidur kan, cara hak semangat lah. Jadi lirik dia kena bagi betul dengan muzik dia, maka insya-Allah MADA akan terus hebat di masa depan. Saya juga MADA ni, kita tahu Kedah. Kedah ni dia jelapang padi negara. Semua, tapi kalau orang muda tak berapa faham lah. Bila cakap jelapang padi, dia kata jelapang tu binatang apa? Kan? Tak tahu ni jelapang padi ni apa? The Rice Bowl of Malaysia. Jadi kita nak kena jualkan balik nama ni. Tagline kita ni kita kena mungkin saya ada bincang dengan Mak Ki apa semua di pintu-pintu masuk negeri belah Perlis dan Tang Sang Lang tu ke, ataupun di Guak Cepedak kita ke, supaya kita bubuh billboard selamat datang ke negeri Kedah Darul Aman, MADA Nadi Jelapang Padi Negara. Jadi kita ni nadi tu. Kita nadi. Jadi kita akan ni mungkin tak tahulah kalau pihak pengurusan lembaga pengarah bersetuju, mungkin tag word tersebut MADA Nadi Jelapang Padi Negara akan menjadi tag word, dan kita boleh bubuhlah even di bawah letterhead kita apa semualah. Jadi kita kena buat cara pemasaran supaya rakyat sedap. Tuan